Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan saya Muhammad Aizat Ikmal bin Ramli akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Kesan Perang Dunia Pertama. Ini adalah isi kandungan tugasan kami. Sedikit pengenalan tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlangsung antara tahun 1914 sehingga 1918 antara negara-negara Eropah bermula di kawasan Balkan. Negara Eropah yang terlibat ialah Jerman, Britain, Rusia, Perancis, Austria-Hungary, Serbia, Itali, Belgium dan juga Turki. Peperangan ini melibatkan dua belah pihak iaitu Triple Alliance yang dikenali sebagai kuasa paksi dan Triple Entente yang juga dikenali sebagai kuasa bersekutu. Triple Alliance terdiri daripada Jerman, Austria-Hungary dan Itali, manakala Triple Entente terdiri daripada Rusia, Perancis dan juga Britain. Negara-negara yang berada dalam pakatan ini telah berjanji untuk membantu satu sama lain apabila berlaku krisis dan melindungi negara-negara kecil di bawah wilayahnya. Negara-negara di Asia dan Afrika juga secara tidak langsung terlibat dalam peperangan ini kerana menjadi rebutan oleh kedua-dua belah pihak ini iaitu Triple Alliance dan Triple Entente untuk dijadikan sebagai tanah jajahan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan Triple Entente yang dipimpin oleh Rusia ke atas Triple Alliance yang diketuai oleh Jerman. Jadi saya akan menerangkan kesan Perang Dunia Pertama dari segi politik, iaitu yang pertama adalah keruntuhan pemerintahan monarki. Perang Dunia Pertama telah melenyapkan pemerintahan monarki di benua Eropah. Perang ini telah menyebabkan sistem pemerintahan beraja di Jerman, Rusia dan Turki berakhir. Sebagai contoh, sistem pemerintahan beraja berakhir di Jerman apabila Kaisar William II, iaitu merupakan Raja Jerman, telah dibuang negeri ke Belanda. Selain itu, pemerintahan beraja berakhir di Rusia apabila tercetusnya Revolusi Rusia pada tahun 1917. Kedua adalah kebangkitan demokrasi. Selepas tamat perang, kerajaan monarki berakhir dan diganti dengan kerajaan demokrasi di benua Eropah. Kerajaan ini menyaksikan kemunculan kerajaan republik di Rusia, Turki, Czechoslovakia, Jerman, Austria, Poland, Lithuania, Latvia dan Estonia. Kerajaan republik yang diasaskan di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk di Turki pada tahun 1923 selepas kerajaan Turki Uthmaniyah tumbang. Di Jerman pula, sebuah kerajaan republik didirikan apabila bekas Maharaja Empire Jerman dibuang negeri. Austria menjadi sebuah negara republik apabila pemerintahan Habsburg telah dihapuskan. Revolusi Rusia juga telah menumbangkan kerajaan beraja dan muncullah kerajaan komunis yang pertama di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Ketiga adalah kemunculan negara-negara baru. Perjanjian Versailles pada tahun 1919 telah mengubah peta Eropah dan menyaksikan kemunculan negara-negara baru. Negara-negara baru yang ditubuhkan daripada Empire Rusia ialah termasuk Poland, Finland, Estonia, Latvia dan Lithuania. Perpecahan Empire Turki Uthmaniyah menyebabkan munculnya negara baru seperti Lebanon, Syria dan Iraq. Keruntuhan Empire Austria-Hungary menyebabkan lahir negara-negara seperti Austria-Hungary, Czechoslovakia dan Yugoslavia. Kesan keempat daripada Perang Dunia Pertama ini adalah Jerman kehilangan wilayahnya. Perjanjian Versailles pada tahun 1916 telah menyebabkan Jerman kehilangan wilayah dan jajahan takluknya. Wilayah Alsace-Lorraine telah diserahkan kepada Perancis, manakala Eupen and Malmedy diserahkan kepada Belgium. Wilayah-wilayah Memel, Lithuania dan Barat Prusia diserahkan kepada negara-negara Poland yang baru diwujudkan. Wilayah Lembasar diserahkan kepada Perancis sebagai pampasan perang.
Wilayah ini berada di bawah pentadbiran Liga Bangsa bagi tempoh selama 15 tahun. Jerman juga dikehendaki mengiktiraf kemerdekaan Belgian, Poland dan Czechoslovakia. Pelabuhan Danzig dijadikan wilayah merdeka di bawah penguasaan Liga Bangsa. Jerman juga kehilangan sebahagian besar tanah jajahan di Afrika dan rantai Pasifik kepada British, Perancis dan Jepun. Malah Jerman juga dikehendaki menyerahkan had keistimewaannya terhadap China, Thailand, Mesir, Morocco dan Liberia. Kelima adalah kekuatan tentera Jerman dilupuhkan. Menerusi Perjanjian Versailles, asas ketenteraan Jerman dihapuskan sama sekali. Antara peruntukan utama dalam perjanjian ini adalah pelucutan senjata terhadap Jerman. Staf angkatan bersenjata yang menjadi nadi organisasi ketenteraan Jerman dikehendaki menghadkan jumlah tenteranya kepada 100,000 orang sahaja. Keputusan dibuat dalam Perjanjian Versailles untuk menghapuskan Pakatan Tentera Laut di Heligoland dan Dunes. Jerman juga dilarang menempatkan tenteranya di wilayah Rhineland yang terletak berhampiran dengan Perancis. Jerman juga dilarang membeli senjata perang, meriam besar dan kereta kebal. Syarat-syarat Perjanjian Versailles 1919 telah melumpuhkan kekuatan tentera Jerman dan menjadikan negara tersebut lemah. Sekarang kita pergi kepada kesan peperangan Dunia Pertama terhadap ekonomi. Yang pertama adalah kos pembelanjaan perang yang tinggi. Perang Dunia Pertama merupakan peperangan yang memakan kos pembelanjaan yang amat tinggi. Menurut pakar ekonomi, dianggarkan sebanyak lebih kurang 300 bilion USD telah dibelanjakan oleh negara-negara yang terlibat sepanjang peperangan ini berlangsung. Secara purata, 80 juta rupiah telah dibelanjakan oleh negara-negara yang terlibat dalam peperangan ini setiap hari. Britain telah membelanjakan sebanyak 15 lakh pounds sehingga bulan Mac 1915 dan angka ini mencecah kepada 60 lakh pound pada tahun 1917 sehingga 1918. Kedua adalah hutang antarabangsa. Perang Dunia Pertama menyebabkan negara-negara di Eropah menanggung beban hutang yang sangat tinggi. Pada akhir Perang Dunia Pertama, hutang yang ditanggung oleh Britain dianggarkan sejumlah 74,350 lakh pounds. Dalam pada masa itu, hutang Perancis berjumlah sebanyak 1,474,720 juta lakh pounds, manakala hutang Jerman pula dianggarkan sebanyak 1,600,600 lakh pounds. Keseluruhan pembelanjaan perang ini lebih banyak daripada segala kekayaan yang dimiliki oleh Empire British dan semua kekayaan yang dimiliki oleh Amerika Syarikat pada tahun 1918. Ketiga adalah peningkatan harga barang. Perang Dunia Pertama telah menyebabkan harga barang meningkat secara mendadak. Perkembangan ini menyebabkan berlakunya inflasi. Selain daripada itu, masalah kebeluran dan kekurangan bekalan makanan juga berlaku di dunia. Sebagai contoh, negara Jerman mengalami masalah kekurangan makanan yang sangat teruk selepas peperangan. Walaupun kita tahu bahawa negara Jerman ini merupakan salah satu negara yang mempunyai kuasa yang besar pada masa itu. Dan yang terakhir adalah pasaran dunia. Pasaran dunia mula dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Jepun apabila tamatnya Perang Dunia Pertama. Hal ini kerana negara Amerika Syarikat pada awalnya tidak mahu menyertai negara-negara lain dalam Perang Dunia Pertama. Hal ini menyebabkan negara-negara yang terlibat di dalam peperangan ini terpaksa membeli barang-barang yang diekspor daripada negara Amerika Syarikat dan Jepun sehingga menjadikan mereka dapat menguasai pasaran dunia pada masa itu. Perkembangan ini amat dirasai oleh negara-negara Eropah, terutamanya Britain. Kerana sebelum Perang Dunia Pertama, Britain merupakan sebuah negara industri yang menguasai perdagangan dunia yang terbesar. Selain daripada itu juga,
Britain juga kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya. Seterusnya ialah kesan Perang Dunia Pertama dari segi sosial. Yang pertama ialah Perang Dunia Pertama telah mengorbankan banyak nyawa. Lebih daripada 16 juta nyawa telah terkorban semasa peperangan ini berlangsung. Selepas tamat Perang Dunia Pertama, nisbah wanita kepada lelaki ialah nisbah 15:1. Pertempuran paling berdarah berlaku antara tahun 1916 hingga 1917 di mana Jerman, Britain dan Perancis melakukan serangan secara besar-besaran untuk menamatkan kebuntuan. Kadar kematian meningkat turut disebabkan oleh strategi peperangan yang tidak sistematik yang ditunjukkan oleh kedua-dua belah pihak iaitu Triple Alliance dan juga Triple Entente. Kesan ini berkait rapat dengan konsep pertembungan peradaban di mana konflik antara kedua-dua belah pihak tersebut bermatlamatkan untuk mencapai kepentingan peribadi iaitu meluaskan tanah jajahan. Telah menyebabkan kehilangan banyak nyawa. Hal ini akan memberi impak negatif kepada pembangunan negara kerana kekurangan tenaga kerja yang akan merencatkan segala usaha yang dilakukan untuk memajukan negara. Kehilangan golongan muda juga menjejaskan pembangunan negara kerana mereka inilah merupakan individu yang bakal menerajui dan memimpin negara kita ke arah yang lebih maju. Oleh itu, peperangan seperti ini hendaklah dielakkan seboleh mungkin untuk memastikan kemajuan dan kejayaan negara dapat tercapai. Dari sudut teknologi pula, kesan daripada Perang Dunia Pertama ialah kemajuan dalam bidang peperangan dan juga perubatan. Sifat peperangan pada zaman dahulu lebih mementingkan bilangan tentera telah pun berubah selepas berlakunya Perang Dunia Pertama ini. Pelbagai teknik telah diperkenalkan, seperti contoh, teknik pengeluaran secara pukal telah dibangunkan untuk pengeluaran persenjataan telah merevolusikan industri lain pada tahun-tahun selepas perang. Selain itu, pembedahan moden juga diasaskan semasa Perang Dunia Pertama di mana hospital dan tentera menjadi tempat dan subjek untuk melakukan pembedahan. Seterusnya, Bank Darah juga telah ditubuhkan sekitar tahun 1914 seterusnya mengatasi masalah mati pendarahan yang dialami oleh tentera sebelum ini. Oleh itu, jelaslah bahawa kesan sosial dari sudut teknologi ini sedikit sebanyak berkait rapat dengan konsep dialog peradaban di mana implementasi nilai dialog peradaban akan memberi pelbagai kesan positif dalam pelbagai aspek. Dalam hal ini, kerjasama antara negara-negara kuasa paksi dan negara-negara kuasa bersekutu telah berjaya memberi impak positif kepada kedua-dua belah pihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemajuan teknologi dalam bidang perubatan dan juga peperangan. Kemajuan dalam bidang perubatan memberi impak yang besar kepada sesuatu peradaban kerana pelbagai masalah kesihatan dapat diatasi dengan jayanya. Dengan ini, banyak nyawa dapat diselamatkan dengan wujudnya kemajuan dalam bidang ini. Oleh yang demikian, imej negara ataupun sesuatu peradaban dapat diangkat kerana kejayaan sebegini dapat mengharumkan nama negara di mata dunia. Selain itu, kemajuan dalam bidang peperangan juga amat penting bagi menjamin keselamatan dan kedaulatan negara daripada ancaman luar, serta membuktikan bahawa betapa pentingnya nilai kemakmuran bagi sesuatu peradaban tersebut. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan ialah pertama adalah dalam jangka masa yang pendek atau panjang, Perang Dunia Pertama telah memberi banyak kesan yang amat berdalam kepada negara-negara Eropah. Perang ini tercetus adalah berpunca daripada Jerman yang mengisytiharkan perang ke atas Rusia yang menyebabkan negara-negara lain turut terlibat dalam peperangan ini, dan selepas itu sistem pemerintahan beraja Jerman, Turki dan Rusia telah berakhir. Kesan perang ini akibat rasa tidak puas hati terhadap Perjanjian Versailles yang menjadi pencetus kepada Perang Dunia Kedua. Oleh itu, jelaslah kita lihat betapa pentingnya konsep pertembungan dan dialog peradaban kepada sesebuah negara itu. Perang Dunia Pertama merupakan kesan daripada pertembungan peradaban di mana telah memberi banyak kesan-kesan negatif kepada negara-negara yang terlibat. Oleh sebab itu,
peradaban ataupun dunia pada masa kini haruslah mengambil beberapa banyak iktibar daripada Perang Dunia Pertama ini. Berikut adalah rujukan yang telah kami rujuk dalam menyiapkan tugasan ini.